اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. صلاة وسلاما على نبينا محمد إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يرفع. أصحاب الفضيلة para alim ulama dan imam musyid jaddan jadal kuasa surau, tuan-tuan, puan-puan sidang jamaah yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kita baca syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih bagi kita panjang umur, diberikan kemampuan, keizinan untuk sama-sama kita salat fardu subuh secara berjamaah. Dan mudah-mudahan Allah sentiasa memilih kita sehinggalah akhir hayat kita untuk sama-sama kita mampu berada dalam majlis-majlis seperti ini, yaitu solat berjamaah dan juga majlis ilmu, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang kasih dan rahmati Allah sekalian, kita berada pada minggu ketiga bulan Rajab. Jadi mudah-mudahan bila kita datangnya Rajab, itulah sebagai persiapan untuk kita bertemu dengan Ramadan. Supaya Ramadan kita dapat sebanyak mungkin kita mampu beramal ibadah, kita dapat mengambil sebanyak mungkin tawaran-tawaran yang ditawarkan oleh Allah yang tidak ditawarkan dalam bulan-bulan lain. Supaya kita mampu dan kita berstamina dari awal hingga akhir. Kalau kita tak buat persiapan, macamlah orang buat tim bola sepak, besok nak lawan, hari ni baru nak kononnya nak belajar teknikal apa semua tadi, dengan stamina tak ada. Mungkin mampunya separuh masa pertama, separuh masa kedua mungkin semua dah pakcet, semua dah lalu nak kerja bola. Sama juga macam Ramadan. Kalau besok puasa, baru besoklah kita nak mula berlapar. Sebab itulah kita seringkali pukul 10 dah mula berumur, kok suwi teman harus buka, kan? Jadi dah mula berumut. Jadi bila banyak rumutan, hilang sabar kita, kuranglah kualiti puasa kita. Sama jugalah kalau Ramadan adanya Quran, baca Quran. Tiba-tiba waktu masuk Ramadan baru kita nak buka Quran. Mungkin semangatnya minggu pertama saja. Sama juga dalam Ramadan adanya salat tarawih. Kalau tak dilatih dari awal, selalunya kita ambil 8 rakaat ataupun tak datang terus. Pasal kononnya sakit lutut lah, apalah, stamina tak ada. Baik, jadi seawal minggu pertama alhamdulillah semua tadi ramai yang turun daripada tua, muda, kanak-kanak semua turun. Alhamdulillah. Jadi masuk minggu kedua dah mula surut, kurang. Selawatnya pun berbeza. Biasanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila dah masuk minggu kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kesel pedang ali. Mengalih betul. Adapun dah penat kakak-kakak balik. Pasal tak ada stamina. Sedangkan tawaran yang besar yang Allah tawarkan adalah penghujung Ramadan. Adanya Lailatul Qadar. Tapi kalau kita tadi tak mampu ataupun tak ada stamina untuk semangat awal, yang hujung tadi kita lepas. Yang muslimat pula penghujung tadilah nasib buat kuih sprintnya apa semua tadi kan.
Jadi tak dapat kita tadi nak mengejar Lailatul Qadar. Dan sebab itu seawal Rajab Nabi suruh sahabat-sahabatnya berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allah, kita tadi minta kepada Allah supaya Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan, sebab terlalu banyak kelebihan dia tadi. Ramadan tadi ibadah sunat macam wajib pahalanya. Sembahyang sunat macam sembahyang fardu. Sedekah macam zakat tadi. Mana digandakan pahalanya. Manakala yang fardu pahalanya tadi diganda-gandakan. Setengahnya kata di dalam hadis memang sebut 70 kali, tapi ada sebagian ulama menyatakan sampai 1000 kali ganda dalam bulan Ramadan. Rejab digandakan 7 kali ganda, Sya'ban digandakan 70 kali ganda, Ramadan sebagian ulama kata sampai 1000 kali ganda dan lebih daripada itu. Jadi itulah hebatnya atau lebihnya Ramadan ini tadi. Baik, jadi tuan-tuan, Prophet kasih dan rahmati Allah sekalian, insyaAllah untuk Rajab ni saya dijemput untuk majlis Isra Mi'raj di Masjid hari 19 ya? InsyaAllah pada Jumaat malam Sabtu nanti kita cerita pasal Isra Mi'raj. Baik, tuan-tuan, Prophet kasih dan rahmati Allah sekalian, Jileman tengok jap dia punya kertas. Sorry. Tak apa. Okay, jadi kita cuba baca seketika. Ini sedikit amalan lah yang boleh kita amalkan. Baik, yang pertama tu penghulu istighfar, Sayyidul Istighfar. Jadi kalau dalam riwayat menyatakan pagi kita baca sekali, malam sebelum tidur kita baca sekali, InsyaAllah Allah ampunkan dosa kita sebanyak macam mana sekalipun banyaknya, Allah akan ampunkan dosa kita. Baik, sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Biasanya kita baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi yang ni telah disebut sebagai penghulu segala istighfar. Semua tadi terangkum di sini. Kita tengok yang kedua pula. Yang ni cubalah usahakan untuk kita amal. Apa kelebihannya? Nanti saya dapat daripada Ustaz Wadi Anwar lah. Tuan-tuan boleh tengoklah dekat YouTube dia, banyak dia punya ceramah-ceramah dia. Baca sekali, Allah kurangkan siksa neraka 1/4. Dia petik daripada sebuah hadis lah. Baca 2 kali, Allah kurangkan separuh daripada siksa neraka. Baca 3 kali, Allah kurangkan 3/4 daripada siksa neraka. Baca 4 kali, katakan pagi, takdirnya meninggal pagi itu, maka terlepas daripada siksa neraka. Begitu juga belah malam. Kalau baca tadi 4 kali sebelah malam atau petang bawa ke malam, takdirnya meninggal malam itu, terlepas daripada siksa neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang ni pagi, itu zikir sebelah pagi. Petang dia cuma tukar sikit saja. Tengok ya. Kita sama-sama baca. Allahumma inni asbahtu pagi. Kalau petang atau buat malam, amsaitu. Jadi kalau jadi tukar sendirilah maknanya. Kalau kita baca pagi lepas subuh, Allahumma inni asbahtu. Kalau kita baca sebelah malam,
Allahumma inni amsaitu. Baik, sekali kita baca. Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Jadi cubalah cuba lancarkan hafal dan kita beramal insya-Allah. Baik, yang ketiganya doa mohon mati dalam husnul khatimah, yang saya pasti yang ini ramailah hafal lah. Tapi kita cubalah istiqamah setiap kali kita berdoa, jangan tinggal doa tersebut. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allah akan nilai pada penghujung kehidupan kita. Betul kalau muda kita baik, tapi tiba-tiba bila mati dalam keadaan yang tak baik, itu dianggap sebagai su'ul khatimah. Asal muda kita tak berapa baik, tapi penghujungnya kita mati dalam keadaan baik, itu dianggap sebagai husnul khatimah. Itu dia. Baik, akhir sekali, ni doa juga maknanya. Sebab hari itu kita sebut mati itu sakit. Ala innal maut la sakarat. Mati itu sakit. Jadi sebab itu kita kena banyak berdoa supaya Allah ringankan siksaan ketika nak mati, kurangkan kesakitan ketika nak mati. Jadi Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Tolonglah aku dalam menghadapi kesukaran mati dan sakarat maut tadi ya. Jadi bolehlah tuan-tuan maknanya amalkan. Selain lancar, kita beramallah dengan apa yang ada. Mudah-mudahan Allah tolong kita dalam menghadapi kematian. Mudah-mudahan Allah bagi kita mati yang husnul khatimah, dan akhirnya Allah lepaskan kita daripada siksa neraka insya-Allah. Baik, kita sambung perbincangan kita tentang kehidupan manusia di dalam alam mahsyar. Baik. Hari itu kita dah sebutkan hadis Nabi tentang kaedah perjalanan manusia ke alam mahsyar. Dibahagi kepada 3 keadaan. Pertamanya sinfun musyadud, berjalan kaki bagi orang Islam yang biasa buat dosa. Kadang dia beramal tapi dosanya lebih banyak. Dia berjalan kaki tanpa selipar, tanpa alas kaki, makna panas. Itu yang pertama, sinfun musyadud. Yang keduanya sinfun rukbanan. Itu di kalangan para anbiya, para rasul, para orang yang saleh, orang yang baik-baik tadi. Maknanya dia pakai alas kaki, dan Allah melalui malaikatnya bawakan kenderaan dan juga pakaian ini tadi. Dan di escort, adalah pengiring yang tadi nak bawa ke alam mahsyar, dan kedudukannya berada di sebelah depan ini tadi. Manakala orang yang kafir, orang yang munafik ini tadi, sinfun yamshuna ala wujuhihim, berjalan dengan mukanya tadi kat bawah, jalan dengan muka, kaki di atas. Kemudian ada juga pengiring, malaikat tadi hentak dekat perjalanan tadi nak menuju ke alam mahsyar. Jadi mudah-mudahan kita dapatlah menjadi golongan yang kedua yang Allah sediakan bagi kita kenderaan dan juga pakaian tadi, dan diiringi oleh para malaikat untuk menuju mahsyar tadi ya, insya-Allah. Baik, tuan-tuan, puan-puan kasih dan dirahmati Allah sekalian. Sebelum ini juga kita dah sebut
masyar sengaja Allah nak bagi kegerunan kepada manusia dan juga penghuni masyar. Penghuni masyar bukan sekadar manusia, tapi di sana ada haiwan, di sana ada jin, syaitan, malaikat. Jadi malaikat cuma berada di atas sebab di sayap-sayap tadi. Okey? Baik. Dan nak bagi kegerunan ini tadi, Allah sengaja dekatkan neraka Jahannam. Dan hadis disebut yukti bi jahannama yawma idzin laha sab'una alfa zimamin ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha aw kama qala. Didekatkan neraka Jahannam tadi kepada masyar, ditarik olehnya tadi melalui 70,000 tali. Bukan tali rapiah ya, bukan tali tangsi, tapi wallahualam tali di akhirat macam mana bentuknya. Ditarik melalui 70,000 tali, dan setiap tali tadi ditarik oleh 70,000 malaikat. Baik, jadi itu tadi ya, ditarik oleh 70,000 malaikat. Malaikat tadi setiap tali tadi ditarik oleh 70,000 malaikat, dan talinya tadi ada 70,000. Jadi 70,000 kali 70,000, 4,9 bilion tadi ya. Maknanya itulah maknanya besarnya neraka Jahannam, ditarik oleh begitu ramainya para malaikat yang telah ditakdirkan ataupun ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tugas sedemikian rupa. Baik. Jadi kadang-kala neraka Jahannam tadi nak tunjukkan kemurkaannya tadi, Allah takdirkan, Allah perintahkan neraka Jahannam tadi untuk meletus tadi. Sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Maknanya meletus dan bunyi percikan apinya tadi, sehingga menyebabkan penghuni neraka tadi tersembam, terjatuh tadi. Dan setiap letusannya tadi tercampak ke atas sebesar sebuah bandar tadi. Maknanya punyalah besar. Hari ini kita sering seronok tengok bunga api sambut tahun baru dan sebagainya. Tapi bunga api yang diletuskan oleh neraka Jahannam tadi sebesar sebuah bandar. Sebab itulah semua penduduk di masyar tadi akan terjatuh, sebab sebentar lalu takut melihat mendengar suara neraka Jahannam dan juga melihat besarnya api tadi, yang diletuskan melalui letusan neraka Jahannam tadi ya. Jadi begitulah keadaan orang yang berada di alam masyar tadi ya. Baik. Kemudian timbangan belum dibuka lagi nih. Timbangan amal mizan belum dibuka lagi. Sengaja Allah Subhanahu wa taala nak bagi kesengsaraan duduk di masyar begitu lama ni tadi. Setengah ulama menyatakan lebih daripada 50,000 tahun. Baik. Kemudian fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Allah sebut kat kita, sekiranya timbangan amal kita tadi berat pahalanya, maka Allah akan ridha. Tapi waktu itu belum lagi dibuka lagi. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Sekiranya amalan berat, timbangan amalan baiknya tadi ringan, maka tempatnya Allah kata di neraka hawiyah. Na'udzubillah tadi. Jadi tadilah, sebab itu sementara kita masih hidup, ketika inilah kita tadi berusaha untuk menambahkan amalan kita. Sebab bila dah mati, tak ada lagi tambahan amalan, tak ada lagi tambahan pahala. Jadi ketika di dunia inilah kita tadi beramal supaya tadilah adalah yang kita nak bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala berupa amalan-amalan tadi. Baik. Ketika itu di masyar matahari didekatkan kepada penghuni masyar. Disebut dalam kitab Mustika Hadis qadra milin, qadar sejengkal.
banyaklah tafsirannya. Tafsiran tadi ada kalanya sebagian ulama tafsir hadis tadi maknanya sampai jaraknya qadra milin, sejengkal tadi. Jadi bila sejengkal, Masya Allah, tak ada apa yang lah panasnya macam mana. Hari ini pun yang beribu batu pun panas macam ni, apatah lagi kalau sejengkal. Tapi semuanya tadi bergantung kepada amalan manusia ketika di dunia. Maknanya apa? Maknanya kalau banyak amalan di dunia, amalan baik di dunia banyak, pahala banyak, maknanya dia tadi merasai matahari tadi jauh sebab dia duduk depan. Jadi orang yang duduk depan tadi jaraknya tadi jauh lah daripada matahari. Tapi yang duduk belakang, maka tadilah disebut sebagai qadra milin. Bila matahari dekat, maksudnya peluhnya pun memercik tadi. Jadi peluh yang keluar juga bergantung kepada amalannya. Kalau amalan baik tadi, banyak yang baik, maka peluhnya tak keluar. Dia rasa sejuk macam bilik, macam surau kita sejuk tadi. Tapi bagi yang amalannya tadi jahat, banyak yang jahat, maka tadi peluhnya tadi semakin banyak keluar, semakin banyak keluar tadi. Sebab kepanasan di matahari ini tadi yang semakin dekat. Sebab amalan baik tak ada, sebaliknya amalan jahatnya tadi terlalu banyak. Dan peluh yang mengalir tadi juga ikut amalan. Kalau amalan jahatnya sikit, peluhnya tadi mungkin setakat buku lali saja. Tapi kalau lebih banyak lagi amalan jahatnya, sampai dekat lutut. Kalau banyak lagi amalan jahatnya, sampai dekat pinggang. Banyak lagi amalan jahatnya sampai dekat dada. Banyak lagi sampai tenggelam dan terpaksa berenang di dalam lautan peluh tadi. Jadi begitulah keadaan tadi ya. Baik tuan-tuan, hari itu kita dah sebut alam yang bakal kita tempuh lebih lama dan lebih susah. Sekarang kat dunia kita dah rasa susah. Yang susah lah. Tapi harus kita sedar, alam berikut yang bakal kita tempuh adalah alam barzah. Jadi alam barzah tadi lebih lama dan juga lebih susah. Lepas alam barzah mana? Alam mahsyar. Alam mahsyar tadi lebih lama dan lebih susah. Semua tadi bergantung kepada amalan tadilah. Jadi itu dia punya hakikat yang perlu kita tempuh ni tadi. Sebab itu kita kena bersedia. Sebab itu saya dah sebut itu, kita diberi pilihan susah dulu, senang kemudian, atau senang dulu, susah kemudian. Jadi hari ini kita dah ambil pusat untuk susah dulu. Tuan-tuan bangun subuh susah berbanding orang yang senang-senang relax, dia bangun pukul 10. Kita sembahyang apa semua sejuk-sejuk. Kan? Jadi kita mengambil pusat untuk susah dulu. Kita duduk dalam majlis ilmu susah dulu, sakit pinggang. Yang kat luar selapa relax, bersenang-senang. Jadi kita sebab nak senang kemudian, susah dulu, susahnya tak lama. Paling lama pun sampai mati saja. Kita dipaksa sembahyang, mengaji, puasa, susah lah ni. Tapi tak lama, sampai mati saja. Lepas tu saat mati tadi Allah permudahkan. Masuk dalam alam barzakh adanya raudhatan min riyadil jannah. Maka terus senang sampai bila-bila masa. Tapi kalau kita ambil keputusan untuk senang-senang dulu, jadilah malas belajar, malas mengaji, malas solat, kita akan mula susah di saat kematian. Masuk ke alam barzakh pun susah, duduk di khufratan min khufrinirat, masuk mahsyar pun makin susahnya tadi. Jadi semakin susah. Jadi begitulah hakikat alam akhirat. Alam yang bakal kita tempuh lebih panjang tempohnya dan lebih susah keadaannya tadi ya. Baik. Tuan-tuan propagasi yang dirahmati Allah sekalian, bagi syaitan dia mudah, dia tak disoal, dia tak dihisap. Sebab itu syaitan kan, syaitan kita kenal perangai. Dia memang dia kerja sebagai musuh kita, sekejap menyesatkan manusia. Sebab itu dia tadi tak ada buku catatan. Dia tadi terus dibawa ke dalam neraka tadi ya. Baik, sebahagian daripada penduduk mahsyar ni tadi, sebahagian daripada penduduk mahsyar tak sempat disoal. Tak sempat disoal. Ada yang terus diheret ke dalam neraka jahanam ni tadi.
Itu maknanya bagi orang kafir apa semua tadi, mereka tak sempat nak disoal lah. Bagi musuh-musuh Allah SWT memang tak sempat disoal tadi ya. Baik. Tuan-tuan Prophet kasih dan rahmati Allah sekalian. Bila dah sampai masyar tadi, kita dah lama tadi duduk dalam masyar tadi. Ada kala sebahagian daripada manusia ni tadi dah tak lalu dah nak berhadapan dengan keadaan situasi masyar ni tadi. Dengan suara letusan daripada neraka jahanam, dengan panasnya, dengan peluh yang begitu banyak, terpaksa berenang, kelaparan, tak ada makanan, tak ada minuman tadi, peluh ada ke? Sebahagian daripada orang kafir yang dah tak tahan ni tadi, dia kata apa? Arihni ya Rab walau ilan nar. Dia dah putus asa dah. Dia dah putus asa, lalu minta kepada Allah supaya diselesaikan. Walaupun dia kata, walaupun kami masuk neraka pun tak apalah. Dia kata, dia ingat masuk neraka tadi lagi mudah. Jadi dia minta, dah putus asa dah, tak lalu nak duduk di masyar tadi. Arihni ya Rab, selesaikanlah kami ya Rab walaupun ilan, walaupun ke neraka. Itu bagi orang kafir tadi, pasal dia dah tak mampu ataupun dia tak tahan lagi dah menghadapi situasi di alam mahsyar tadi. Baik, tuan-tuan, bila keadaan sedemikian berlaku, tempohnya begitu panjang, sebahagian manusia tadi dah tak mampu nak duduk di situ. Lalu sebahagian manusia tadi ada idea ni tadi. Mereka tadi mencari nabi-nabi yang terdahulu supaya mengharap kepada nabi tadi, supaya nabi-nabi tadi boleh merayu kepada Allah disegerakan hisab, disegerakan timbangan amal tadi. Jadi selagi tak ada timbangan amal, selagi itulah duduk di mahsyar saja dalam keadaan matahari yang dekat, dalam keadaan tak ada makanan. Ada kala tadi bila kelaparan tadi, ada yang perutnya bocor, lehernya bocor sebab kelaparannya amat sangat. Nak makan benda-benda yang ada kat situ, mereka tak mampu tadi. Yang tadilah daripada minuman-minuman yang panas, minuman yang timah-timah ataupun apa-apa saja yang tembaga yang menggelegah, itulah minuman di mahsyar. Dia tak minum, sebahagiannya tadi tak minum. Lalu tadilah maknanya sampai bocor keadaan perutnya, lehernya tadi sebab terlalu lapar tadi. Itu situasinya. Baik. Kemudian sebahagian manusia tadi berjumpa dengan nabi-nabi terdahulu, merayu supaya nabi-nabi tadi mengadu pada Allah untuk dibukakan pintu hisab tadi. Bermula dengan Nabi Adam, seterusnya lah. Tapi semua tadi menolak, semua tadi mengaku tak mampu nak bertemu dengan Allah, malu. Lalu disebutlah kesalahan masing-masing. Bermula dengan Adam alaihissalam. Manusia tadi berjumpa, wahai Adam, aku tahu kau lah bapa kami, orang yang pertama yang dicipta oleh Allah. Merayulah kepada Allah supaya disegerakan buka mizan, kami nak ditimbang segera tadi. Lalu Nabi Adam pun kata, aku malu dengan Allah sebab kesalahan akulah kita semua tadi terkeluar daripada syurga Allah, iaitulah Nabi Adam dan isterinya Hawa makan buah khuldi. Jadi Adam tadi malu. Kau pergilah jumpa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun bila didatangi oleh manusia, Nabi Ibrahim menjawab, aku malu dengan Allah sebab bapa aku sendiri tukang buat patung berhala. Jadi dia malu. Disuruhlah pergi jumpa Nabi yang lain, satu-satu, semua pakat-pakat. Tak sanggup tadi. Nabi Nuh, aku malu pada Allah sebab isteri dan anak aku juga kafir. Jumpalah Nabi Isa, seterusnya Nabi Isa kata, aku pun tak mampu, aku pun tak layak. Maka jumpalah kamu dengan Nabi itu, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Baik, tuan-tuan, hebatnya Nabi kita ni tadi. Semua Nabi-Nabi dan Rasul terdahulu, setiap Nabi tadi ada peluang talian hayat terakhir, doa-doa ni tadi, yang mesti dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua Nabi-Nabi tadi dah gunakan doa-doa mereka, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maksudnya apa? Bila Nabi terdahulu dah mula fed up, dah tak lalu nak berhadapan dengan umatnya. Contohnya Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun. Yang beriman dalam tempoh 950 tahun berdakwah, yang beriman lebih kurang 83 orang saja. Cuba yang jadi bila dah tak tahan sangat tadi, kesabarannya dah kurang, lalu dia tadi minta doa kepada Allah supaya dimusnahkan umat dia. Sebab itulah turunnya banjir yang besar sehingga menenggelamkan apa saja yang ada di situ. Termasuklah anak dan istrinya juga. Tadilah walaupun dah dirayu, naiklah atas bahtera ini dan beriman kepada Allah, niscaya kamu selamat. Dengan sombong dia kata apa? Ada pokok, kami boleh panjat pokok. Pokok tenggelam, belakang tadi ada bukit, kami boleh panjat bukit. Akhirnya bukit juga tenggelam tadi. Baik, jadi Nabi Nuh juga tak mampu nak berdoa tadi. Jadi pakat-pakat kepada Nabi Muhammad tadi. Mana semua doa tadi dah habis. Dia punya talian hayat doa yang makbul tadi, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila bertemu dengan Nabi Muhammad tadi, Nabi pun tadilah sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala di bawah arasy tadi, memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi tadi gunakan doa itulah, di saat itulah Nabi gunakan untuk tadilah untuk umatnya. Lalu bila dah puji Allah Subhanahu wa taala apa semua tadi, lalu Allah pun perintahkan Nabi SAW tadi bangkit, irfa' raksa tadi, bangkit, angkat kepala kamu wahai Muhammad, mintalah apa saja, isfa' tu syafa', minta saya aku akan bagi. Tadilah mana doa tadilah digunakan oleh Nabi pada saat ketika itu, ketika Nabi-Nabi lain dah tak ada dah doa tadi. Maknanya doa yang makbul tadi dah habis dah dipakai semua, kecuali Nabi kita ni tadi. Jadi Nabi pun mengajukan doanya, permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk siapa tadi? Untuk umatnya, iaitulah pertamanya minta untuk dibukakan pintu mizan. Pintu mizan tadi. Dan kemudian Allah jawab lagi, maknanya setelah itu kamu bawalah umat kamu untuk masuk syurga. Lalu Nabi tadi pilih dari kalangan umatnya tadi seramai 70,000 orang. Bahkan lebih daripada, sebagian ulama tafsir mengatakan lebih daripada 70,000 orang. Dibawa masuk ke syurga bighairi hisab, tanpa hisab tadi. Tuan-tuan, adakah sebahagiannya termasuk nama kita? InsyaAllah. Ada peluang tak ada peluang? InsyaAllah ada. Kita ada talian hayat kita tidak hari, iaitulah doa. Jadi perbanyakkan doa. Dan kita dah diajar tentang waktu-waktu mustajab doa. Termasuklah antaranya Lailatul Qadar. Jadi cari. Termasuklah antaranya tempat-tempat yang mustajab. Di Raudhah Nabi, di Madinah Masjid Nabi, di Mu'tazam, macam-macam tempat. Jadi ambil kesempatan. Termasuklah 1/3 malam yang akhir. Makna bangun tengah malam, maknanya disitulah antara tempat yang mustajab doa. Jadi doalah banyak-banyak, mudah-mudahan kitalah sebahagian daripada lebih 70,000 orang yang dibawa oleh Nabi untuk masuk syurga bighairi hisab. Waktu tu mizan tak buka lagi. Allah suruh Nabi tadi pergi bawa, cari, bawa masuk syurga terus. Begitulah Nabi. Sayang kepada umat. Itulah makna doa talian hayat terakhir Nabi tadi digunakan untuk menyelamatkan umatnya tadi. Yang di saat-saat yang sangat diperlukan tadi, ya. Baik. Baik, tuan-tuan, puan-puan kasih dan dirahmati Allah sekalian. Di mahsyar tadi keadaan manusia pelbagai keadaan. Ada yang kepalanya babi, alhamdulillah. Ada yang keldai, kepalanya keldai, badannya manusia. Ada yang buta, pekak, tuli. Semua tadi berdasarkan kepada kejahatan ataupun apa dosa-dosa yang telah dilakukan di dunia kita.
Okay? Yang kepalanya babi, sebagai ulama kata mereka tadi mencuaikan solat. Yang pekak telinga dia, bisu apa semua tadi, pasal kat dunia tadi pekak daripada perkara kebenaran. Orang panggil, orang bagi ceramah dia macam telinga dia tersumbat. Orang ajak ke masjid, ajak surau, ajak dengar majlis ilmu, dia buat tak tahu juga. Besok di akhirat nanti, tadilah macam orang pekak. Dia ajak pun tak nak, kan? Dia ajak kebaikan pun tak nak. Jadi tadilah sumun wa bukmun wa ubiyun tadi, pekak, bisu, buta tadi ya. Baik. Dan ada juga yang mukanya tadi hitam, yang lain putih, mukanya saja hitam. Tapi bagi orang yang beriman, Allah sebut simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dia bercahaya kesan daripada sujud. Jadi sebab itulah maknanya kita tadi kena perbanyakkan sujud. InsyaAllah muka kita tadi akan bercahaya di alam akhirat nanti. Termasuklah kita menyempurnakan wudu. Wudu tadilah yang akan menyuluh perjalanan kita ketika di atas titian sirat. Sirat tadi gelap pasal apa? Di bawah sirat tadi neraka. Neraka tadi apinya warna hitam. Jadi perjalanan atas sirat tadi gelap. Tapi kalau kita tadi kat dunia selalu berwudu, kita ada solat, tadilah wajah kita tadi bercahaya. Itulah tadi panduan untuk kita melalui titian sirat tadi. Baik, tuan-tuan, Bapak yang kasih dan dirahmati Allah sekalian. Bila mizan dah dibuka, siapakah orang yang pertama akan dihisap? Baik, sebelum tu, bila kita dah berhadapan dengan Allah di alam mahsyar, apa kata Nabi? Ma minkum ahadin illa sayukallimu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Kita akan berhadapan dengan Allah. Tak ada hijab dah antara kita dengan Allah. Dan tak ada penterjemah. Tak ada siapa nak mewakili kita. Tak ada siapa nak jadi peguam bela kepada kita. Cakaplah sendiri. Jawablah sendiri soalan-soalan yang akan diajukan oleh Allah kepada kita. Hari ini kalau kita ditangkap polis pun, soal siasat di tepi jalan berpasal rotek tak ada pun menggelentor juga, kan? Apatah lagi berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi wa bainahu turjuman tadi, tak ada penterjemah, tak ada wakil kita. Baik. Tiada di kalangan kaum melainkan dipanggil dan berkata-kata dengan Allah, dan tiada perantara, tiada penterjemah tadi. Baik. Tuan-tuan, Bapak yang kasih dan dirahmati Allah sekalian, Allah sebut fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Bila tiupan sangkakala yang kedua, tiupan sangkakala yang kedua ni tadi, tak ada siapa pun yang akan hidup dalam alam dunia ni tadi, ataupun ada langit, dalam bumi, perut bumi, semua tadi tak ada yang hidup, mereka semua mati. Itu ketika berlakunya kiamat ni tadi ya. Berlaku ketika kiamat tadi. Jadi ketika saya undur balik ni tadi, daripada mahsyar saya undur balik dari tak sempat nak cerita tentang suasana kiamat ni tadi. Jadi bila dah ditiup ni tadi, Allah sebut dalam Quran, yauma natwis samaa'a katayis sijil lil kutub. Bila dah ditiup tadi, Allah juga menggulung langit sebagaimana gulungan kertas ni tadi. Betul, kertas tadi gulung. Jadi begitulah Allah menggulung langit yang sab'as samawatin tibaqa, 7 petala langit. Nabi sebut antara jarak satu langit tadi macam 30 tahun perjalanan, punya tebal, tapi dilipat, digulung oleh Allah SWT. Jadi waktu kiamat, langit tadi dah tak ada. Baik. Tuan-tuan, Bapak kasih dan rahmati Allah sekalian, kehidupan manusia di mahsyar
Yuhsyarun nas khufatan uratan wa ghurlatan. Itu keadaan kita di mahsyar. Apa dia keadaannya? Dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak berkasut dan tidak berkhitan, tidak bersunat tadi. Jadi bila hadis Nabi bacakan ayat tadi kepada Sayyidatina Aisyah, Aisyah pun bertanya, ya Rasulullah, kami orang perempuan tak ada kemalu pada waktu itu. Bila dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tak bersunat, dalam keadaan tak ada berkasut. Jadi manusia ketika itu tak ada malu ke pasal saling tengok-menengok ni tadi. Jadi Nabi kata apa? Ketika itu dengan sebab sibuknya nak menyelamatkan diri masing-masing, tak tahu apa nasib kita. Jadi tak sempat nak memikirkan, nak melihat, nak ambil tahu tentang orang lain. Pasal kita duduk sibuk, kita tak tahu apa nasib kita selepas daripada itu. Selepas di mahsyar itu apa lagi nasib kita, kita tak tahu. Jadi ketika itu walaupun ada peluang nak deling, nak tengok, tak fikir dah benda tu. Hari ni ya kat dunia, teringin nak tengok orang punya. Kan? Tapi di mahsyar memang dah tak ada sempat dah maknanya. Baik. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi ni tadi. Walaupun depannya tadi lalulah saudara mara dia, bapa dia, anak dia, waktu tu dah tak ambil puas dah maksudnya. Duk cerita fikirkan diri masing-masing. Patutnya lama tak jumpa kan. Ayah kita meninggal lama. Kita tak maknanya kita hidup lagi, ayah kita dah meninggal lama dah. Tak jumpa dah. Dalam alam barzakh tak jumpa. Tiba-tiba jumpa ke alam mahsyar ni tadi. Patutnya rasa rindu tadi lah, nak peluk, nak tanya khabar apa semua. Tapi disebabkan kesibukan nak memikirkan keselamatan diri masing-masing, nasib diri masing-masing, waktu tu dah tak ambil hair dah. Walaupun itulah anak kesayangan kita apa semua tadi, jadi tak ambil hair dah. Baik, jadi itulah suasana di mahsyar tadi ya. Baik, tuan-tuan, puan-puan kasih dan dirahmati Allah sekalian. Balik kepada mizan tadi ya. Jadi bila Nabi tadi dah bawa sebahagian daripada umatnya tadi masuk syurga Allah, barulah ketika itu mizannya dibuka. Dan siapakah mereka yang pertama dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tadi? Orang yang pertama dihisap ialah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh orang yang pertama dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Cuba bayang, Nabi Nuh pun dihisap, apatah lagi kita. Nabi yang sifatnya maksum, tak ada dosa, tak ada kesalahan pun dihisap, apatah lagi kita. Jadi oleh kerana mereka tadi Nabi tak ada dosa, maka hisapnya tadi pun begitu cepat, pantas. Tapi bagi kita tadi, mana akan disiasat satu persatu. Semua tadi ada dalil, ada bukti, ada saksi. Allah tak tuduh gitu-gitu, melainkan didatangkan segala saksi-saksi tadi. Jadi sebab itulah makna tempohnya berada di alam mahsyar tadi begitu panjang dan begitu lama di tadi. Baik, jadi tuan-tuan, puan-puan kasih dan dirahmati Allah sekalian, ketika di atas mizan itulah Allah isytiharkan seorang-seorang. Koma kenal ni, minta maaf bahasa saya lah, maknanya koma kenal tak dengan orang ni, Ahmad Syairazi bin Iman, semua penduduk mahsyar tengok. Ada tak apa-apa nak buat tuntutan? Sebelum tu didatangkan kepada orang itu tadi haiwan-haiwan yang ada kaitan dengan dia. Haiwan-haiwan yang ada kaitan dengan orang itu tadi. Sebarang apa saja kezaliman yang pernah kita lakukan kepada haiwan itu, maka Allah bagi keadilan. Sebab tadilah Allah bangkitkan bersama kita tadi haiwan-haiwan di atas mahsyar, sebab nak bagi peluang untuk menuntut keadilan. Kita bela kucing, tiba-tiba kita tak bagi makan, kita bagi makan dia makanan yang bukan makanan dia, kita bagi suruh makan rumput.
Mana kezaliman yang pernah kita lakukan. Besok di akhirat datanglah kucing kita dalam keadaan yang lebih besar daripada kita. Kucing, kamu tuntutlah apa yang kamu nak atas kezaliman Tuhan kamu dulu di dunia. Jadi kita tadi disubaklah dengan makan yang bukan makanan kita oleh kucing tadi. Kat dunia dulu pernah kita tadi melagakan ayam. Ayam tadi akan tuntut, ya Allah, ini Tuhan aku dulu, dia lagakan aku tadi dengan ayam Haji Sulaiman, kata. Jadi ketika itu Haji Sulaiman dengan saya akan dilagakan. Baik, apatah lagi kalau kita tadi sengaja menyiksa haiwan yang mana dia? Walaupun kita ada hak membunuh, tapi janganlah kita seksa. Contoh cicak tadi kan, kita lastik tak jatuh tadi, kita potong kaki dia dengan tepik kuku. Jadi itu nyeksa. Kalau nak bunuh-bunuhlah segera, jangan diseksa tadi, disusahkan lagi. Itulah yang mana yang akan dituntut oleh mereka tadi kepada kita. Apa sajalah. Kalaupun ular, jangan kita seksa. Nak bunuh, tak ada masalah. Itu maksudnya itu hak kita nak bunuh sebab dia berbahaya. Okay? Jadi dah habis binatang menuntut, Allah tadi bagi peluang kepada manusia yang ada kaitan dengan kita pula menuntut. Sebab itulah ada sebahagian manusia tadi yang datang zahirnya tadi dengan pahala yang bergunung ganang, banyak pahalanya, tapi akhirnya menjadi muflis. Nabi pernah tanya kepada sahabat, kamu kenal tak siapa yang muflis di akhirat nanti? Sahabat ingat muflis tadi macam muflis kat dunia. Ya, kami tahu ya Rasulullah, mereka tadi orang yang banyak hutang, tak mampu nak bayar, habis harta dia. Bukan itu maksud aku, kata Rasulullah. Orang yang muflis tadi orang yang datang dengan membawa bergunung ganang pahala, tapi tiba-tiba dituntut tadi sikit-sikit dituntut sampai habis, bahkan dosa pula bertambah. Baik, jadi sebab itulah makna hari ini kehidupan kita cuba elakkan daripada kita bermasalah dengan jiran tetangga, dengan sahabat handai. Jangan kita tadi mencari dosa kering lah, dosa yang kita tak sedar ni tadi. Baca WhatsApp, seronok gini untuk orang, kita pun buat, pastikan orang pun baca. Fitnah benda tadi kita tadi tak tabayun, tak selidik dulu, main sebo je. Cuba bayang dalam satu grup berapa orang yang baca, kita percaya kat kita pula tu. Semua tadi akan buat tuntutan kepada kita. Itu yang jadi muflis tadi, dengan bergunung ganang pahala, tiba-tiba dituntut satu. Sampai malaikat pun mengaku, ya Allah, orang ni tadi dah habis pahalanya, sedangkan berbaris lagi orang nak tuntut. Itu yang dipindahkan dosa yang tuntut tadi kepada kita pula. Na'udzubillah. Dah pahala habis, dosa pula bertambah sebab nak selesaikan daripada tuntutan-tuntutan ni tadi. Jadilah orang tadi muflis tadi. Itu baru hubungan antara kita tadi dengan haiwan, hubungan kita dengan sesama manusia. Dah habis selesai, barulah ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antaranya yang awal ditanya ialah awwalu ma yuhasabu 'abdi yaumal qiyamah as-salat. Salat yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza saluha saluhan nas. Bila selesai solat, sempurna solat, selamat manusia. Wa idza fasada fasadan nas au kama qala. Tapi kalau rosak solatnya, tak sempurna solatnya, maka binasalah manusia. Pasal solat ni tadi pencegah daripada kejahatan. Kan? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi bila sembahyang tak selesai, makna potensi, kemungkinan nak buat mungkar tadi terlalu banyaklah. Sebab itu bila solat selesai, insya-Allah Allah permudahkan hisab. Pasal bila solat, insya-Allah dia tak mencuri, insya-Allah dia tak merompak, insya-Allah dia tak merogol orang. Pasal Allah dah jamin sembahyang, Allah akan jaga dia. Tapi kalau dah tak sembahyang, darilah hisabnya makin berat, hisabnya makin panjang. Dan akan dicongkil semua tadilah apa-apa saja kesalahan-kesalahan, walaupun kecil ataupun besar tadi.
Jadi sebab itulah kita nak tengok solat ni tadi kan, falsafah dia punya hebatnya solat. Walaupun dia tadi tak bermodal, tak perlu berlapar, tak perlu tinggalkan anak bini kita tadi, mudah simple solat tadi kan. Tapi solat tadi hanya Allah yang turunkan kepada Nabi, tak melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ibadah lain Jibril turun ke dunia. Bab haji, Allah bawakan malaikat bawakan ayat Allah tadi kepada Nabi, wa adzim fin nasi bil hajj ya'tuka rijala wa ala kulli dhabiri ya'tina min kulli fajjin 'amiyah. Lalu malaikat Jibril ajar Nabi manasik haji, Nabi pun buat haji. Sedangkan haji tadi modal sekarang ni 30,000, tinggalkan anak bini 40 hari lebih, kan? Penat, nak tawaf, nak sa'i, nak balik jamrat sebagainya, penat. Okay? Tapi memadai Jibril turun bawa ayat Allah ke dunia. Sama juga zakat, puasa. Puasa tadi berlampau 13 jam, 14 jam, tapi Jibril turun bawa ayat Allah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam. Tak payah naik ke atas. Tapi solat tadi, asalkan tutup aurat, hadap kiblat, suci hadas dari bernajis, sembahyang, tak ada masalah. Kat tepi pantai ke, kat tepi parit ke, semua tadi boleh sembahyang, boleh jadi tempat sujud tadi, asalkan bersih tadi. Tapi Jibril tak layak untuk bawa ayat aqimus shalah, melainkan Allah perintahkan Jibril untuk bawa Nabi menghadap Allah di mustawa langit atas lagi, langit yang ketujuh tadi, tempat yang Jibril pun tak boleh nak pergi. Nanti insyaAllah kita akan cerita pada malam Sabtu nanti. Jadi begitulah keadaan kita di alam mahsyar tadi, bila dah ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadilah maknanya ramailah ketika itu manusia yang menyesal. Ayat menyesal yang kita dah sebut tempoh hari bulan Ramadan yang lepas, hari raya lepas. Jadi itulah penyesalan. Jadi supaya kita tadi tak menyesal, jadi hari ini kita masih ada peluang, kesempatan untuk memperbaiki kehidupan kita. Mana yang kurang ibadah, maka kena tambahkan ibadah. Mana yang belum sempurna ibadah, maka kita wajib belajar untuk supaya ibadah kita tadi sempurna, supaya kita tadi tidak menyesal tadi. Baik, jadi tuan-tuan, Bapak kasih dan dirahmati Allah sekalian, insyaAllah untuk pertemuan yang akan datang kita cerita benda yang baik-baik saja, iaitu alam syurga ni tadi. Nabi dalam kehidupannya tadi sangat merindui kita sebenarnya, sangat merindui kita ni tadi ya. Dia kata apa? Aku merindui kekasihku. Lalu di depan sahabat-sahabat tadi, sahabat-sahabat tanya, bukankah kami yang tidak hari bersamamu ya Rasulullah? Bukankah kami kekasih kamu ya Rasulullah? Lalu Nabi jawab, kamu adalah sahabatku. Kekasihku ialah umatku yang tak pernah jumpa dengan aku. Kita tu. Tapi sentiasa berselawat kepadaku, tapi sentiasa taat kepada perintahku, kata Allah SWT. Jadi sebenarnya Nabi tadi merindui kita. Sebab itulah pertama-tama ni tadi, bila di masyarakat tadi yang nak diselamatkan ialah kita ni tadi. Seawal-awal dah dicari sampai 70,000 orang tadi masuk syurga dengan hisab ni tadi. Jadi begitulah Nabi sayang ni. Dan Nabi pernah ketika dalam suasana ramai tadi ditunjukkan, Nabi tadi peluk Abu Bakar sebelah kanan, peluk Umar sebelah kiri. Beginilah kami bertiga akan berjalan di titik yang sirat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan puan-puan, mana yang ada kesempatan untuk ziarah makam Nabi di Masjid Nabi, mana ambil dah kesempatan. Sebab kelebihannya Nabi kata apa? Man zara qabri wajabat lahu syafaati. Siapa yang ziarah makamku, wajib atasnya syafaat. Yang kita nak minta tolong besok dia mahsyar ialah syafaat Nabi tadilah. Kita mengharap sangat supaya kita tadi dapat syafaat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Itu yang kita nak cari-cari. Sebab itulah modal kita hari ini. Ada modal nak dapat syafaat tadi. Banyak selawat. Itu juga insya-Allah jadi modal kita. Ada modal lebih, tadilah kita ziarah kubur Nabi tadi.
Siapa yang ziarah kuburku, kata Nabi, macam dia tadi ziarah aku ketika masih hidup. Jadi tuan-tuan, Bapak kasih dan dirahmati Allah sekalian, jadi mudah-mudahan Allah bagi taufik dan hidayah kepada kita untuk sentiasa menambahkan amalan kita, sikit-sikit pun tak apa janji bertambah. Apatah lagi kalau kita sempat untuk bertemu dengan Ramadan, ambillah kesempatan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita ini, insya-Allah. Jadi rasa cukup setakat itu saja pagi ini. Insya-Allah untuk pertemuan yang akan datang kita bincang tentang syurga dan petua-petua nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah 10 hari lagi saya akan terbang ke Mekah. Saya bagi peluang pada tuan-tuan, siapa ada hajat untuk buat badal umrah, siapa nak bagi umrah untuk mak bapak yang telah meninggal dunia, bolehlah kirim melalui saya dengan kadar RM500, 500 rial satu. Tak apalah, kita convert dengan RM2 je lah, sama je lah, macam sama, walaupun ada beza sikit lah, lebih rendah. Okay, itu bagi yang berhajat lah. Kemudian siapa nak wakaf Quran dengan nilai RM50, siapa nak wakaf wheelchair RM350, siapa nak wakaf kerusi tempat duduk tu RM35. Jadi siapa yang ada hajat, bolehlah jumpa saya dekat Masjid Parit 19 pada hari Jumaat malam Sabtu depan, insya-Allah. Dan biasanya kami ni akan buat baca tahlil di Masjid Nabi sekali dan Masjid Haram sekali, insya-Allah. Untuk kita, siapa-siapa yang nak kirim pun tak ada masalah, boleh. Tak payah bagi duit pun tak apa. Mana sekadar saya nak list nama, kita akan taklah sebut mana kita jamak semua nama-nama yang orang kirim tu. Mudah-mudahan dapat pahalanya. Berbeza tempat kita, kat sana 100,000 kali ganda, kan? Di Masjid Nabi 1000 kali ganda. Jadi insya-Allah saya dengan Haji Sulaiman akan pergi pada 15 hari bulan 2 nanti, 10 hari lagi. InsyaAllah doakan kami selamat, dapat umrah yang mabrur dan juga makbul, insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Ampun maaf ada terkasar bahasa tersilap kata yang baik, Allah yang silap kekurangan dan kelemahan saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min 'ibadika as-salihin. Allahumma inna na'udzu bika minal marasi wa minal junun wal judar wa min al-asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.